Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa lagi kali ini. Kita akan membicarakan apakah makna kufur. Kufur ialah tidak beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala atau kenabian atau syariatnya atau ketiga-tiganya sekali. Ulama telah membahagikan kufur kepada 4 bahagian. Di antaranya ialah yang pertama, kufur ingkar, iaitu kufur dengan hati dan lidah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah yang bermakna sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Yang kedua, kufur juhud, iaitu mengakui dengan hati tanpa berikrar dengan lidah, seperti kufur iblis dan Umayyah bin Abi Al-Sad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 89 yang bermakna setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Yang ketiga, kufur, iaitu mengakui dengan hati, berikrar dengan lidah tetapi tidak melaksanakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kufur nifak, iaitu ikrar dengan lidah tetapi kufur dan tidak beriktikad di dalam hatinya. Di dalam kitab Al-Tahzib ada menyebutkan bahawa mengakui dengan hati dan berikrar dengan lidah tetapi menolak atau enggan menerima agama Islam, seperti Abu Talib. Beliau berkata, aku mengakui bahawa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama. Jika tidak kerana cacian dan celaan, tentu aku menerimanya, iaitu memeluk Islam. Sifat orang kafir. Di antara sifat-sifat orang kafir ialah yang pertama, mempermainkan atau mempersendakan ayat Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 140 yang bermakna, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diejek-ejek oleh orang-orang kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka memasuki perbicaraan yang lain. Kerana sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Yang kedua, berseronok dan bersukaria seperti binatang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat 12 yang bermakna, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang, dan neraka jahanam adalah tempat tinggal mereka. Yang ketiga, tertutup hati mereka kepada kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 7 yang bermakna, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Yang keempat, berusaha memurtadkan orang-orang Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 109 yang bermakna, sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Yang kelima, mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 32 yang bermakna, mereka berkehendak memandangkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Yang keenam, mereka berusaha berperang dengan orang-orang Islam sehingga orang-orang Islam itu keluar dari agamanya.
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 yang bermakna, mereka yakni orang-orang kafir tidak henti-henti memerangi kamu sehingga mereka dapat memalingkan kamu dari agamamu kepada kekafiran kalau mereka sanggup. Sekian, wallahu alam. Semoga memberi manfaat untuk kita semua.